أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كما قال الله تعالى في قوله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah kamu sabda Rasulullah SAW kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasalah membasahi ataupun mencari, mengisi dan menghabiskan lebihan-lebihan masa yang terluang dengan iaitu yang paling utamalah kita mencari yang terbaik untuk kita mengisi zikir lisan kita dengan tasbih, dengan membacakan Al-Quran. Ini kita melafazkan kalimah-kalimah yang suci, yang mana apabila kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingat kepada siapa yang selalu berzikir ataupun mengucapkan lisannya tentang untuk mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin petik satu daripada hadis yang mungkin kita jarang dengar, iaitu berkaitan dengan hadis belajar bagaimana untuk kita memperelokkan bacaan, tapi dari sudut lagu ataupun dari sudut kekemasan suara. Sebut tentang lagu ni. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mula ni, kita tengok apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Quran itu adalah penawar ataupun petunjuk ataupun syifa, yang mana manusia ini selalu berasa gundah gulana, berasa tidak tenang. Kadang-kadang kita ada harta, tuan-tuan, harta pun tak boleh bagi ketenangan. Kita ada anak-anak pun, anak-anak tak boleh bagi ketenangan. Jadi yang menenangkan itu memang janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam Al-Quran Allah sebut hanyalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingat Allah, maknanya untuk kita menenangkan hati kita, dengan kita membacakan, berzikir dengan tasbih dan membaca Al-Quran dan sebagainya, ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, yuqalu li sahibil Quran, maknanya sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana orang yang menjadi sahabat Al-Quran ini, dia ada pendamping dia. Ada juga yang disebut sebagai ahlinya. Ahli belum tentu lagi sebagai pendamping, tetapi kalau pendamping itu semestinya ahli. Apa dia ahli, tuan-tuan? Al-Quran ini orang yang menghafaz, kemudian dia bukan menghafaz sajalah, dia mengamalkan, dia menghayati, dia mempraktikkan Al-Quran itu dalam kehidupan seharian. Tapi beza dengan orang yang mendampingi. Kadang-kadang tu dia mendampingi, kadang-kadang apabila dia sebut sebagai pendamping, mungkin orang itu mungkin belum hafaz, tapi dia rajin
untuk dia mempelajari Al-Quran. Dia pun disebut sebahagianlah daripada ahli. Tapi itu tidak membezakan kita tuan-tuan, kerana hanya iman dan taqwa yang membezakan kita. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Iqra warqi warattil kama kunta turattal fid dunya fa inna manzilak 'inda akhir ayati taqra'uha. Rasulullah SAW menyebutkan, maknanya tadi, dipersilakan wahai ahli Al-Quran untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput. Kemudian bacalah. Apabila dia dah dipersilakan, dah dijemput, dia duduk dalam, dah masuk dalam syurga, maka Rasulullah menyebutkan bahawa mereka ini hendaklah akan nanti disuruh membaca Quran. Bacalah Al-Quran itu. Naikkanlah ataupun apabila dia baca itu, status dia di dalam syurga itu dia akan naik ke mana? Ke tingkat yang lain. Jadi tingkat yang lebih tinggi. Darajat al-a'la, dia akan menaik. Kalau turun tuan-tuan, turun ke bawah ni kita panggil darakat. Kalau neraka kita tak panggil darjat, kita tak panggil tingkat, kita panggil menurun. Baik, jadi syurga Allah SWT ini dia luas. Jadi orang yang disebut sebagai Al-Quran ini, mereka akan gemar membaca, sehingga dalam syurga nanti pun diperintahkan untuk mereka ini menghiasi syurga dengan Al-Quran, dengan keindahan kalamullah itu. Kemudian mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi apabila mereka membacanya. Dan perelokkanlah bacaan kamu. Maknanya di dunia ini lagi, apabila kita melazimi dengan bacaan yang baik, suara yang baik, bersih daripada mungkin kotoran-kotoran di dalam hati, di rongga-rongga ucapan, lisan dan sebagainya. Jadi itu sebahagian daripada memperelokkan untuk suara itu, kualiti bacaan itu. Jadi perelokkan bacaan kamu sebagaimana kamu mengelokkan bacaan ketika di dunia dahulu. Dulu di dunia, kamu beriman kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Dia bukan sekat sungguh-sungguh tuan-tuan. Kerana sungguh-sungguh ni kadang-kadang dia kalau tak disertai dengan keteguhan apabila kita membaca, beribadah, kita sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang kita niat kerana lain. Jadi dia tak jadi ikhlas, dia tak jadi mukhlisin lahuddin. Dia bukan kerana Allah. Jadi kita kena buat kerana Allah, kerana itulah yang menjadi nilai catatan amal soleh yang kita lakukan itu, kerana Allah yang akan berikan ganjaran. Jadi apabila kamu dah latih dari dunia dahulu, ibadah itu ikhlas dan diperbaiki dengan sebaik-baiknya lah, dengan yang paling baik, yang semampu boleh, yang kita ada ilmu tentangnya. Jangan tuan-tuan kita mungkin tak tahu bab tu, kita buat tahulah yang kita tahu ni. Jadi kita sungguh-sungguh. Kalau kita kurang tahu, kita kena belajar lagi. Elokkan lagi, tambah baik. Baik, kemudian sesungguhnya tempat tinggal kamu, Rasulullah SAW beritahu orang-orang yang membacakan Al-Quran ini, ahli Al-Quran ini, sahibul Quran, di syurga nanti, di syurga ini nanti adalah berdasar kepada di mana di akhir ayat yang kamu bacakan di dunia dahulu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita bacakan Qul Huwallahu Ahad saja, mungkin kita punya tingkat syurga itu, walaupun Qul Huwallahu Ahad itu dia merangkumi hampir daripada semua topik ataupun semua bab dalam Al-Quran, sebab dia bab akidah kan tuan-tuan. Tetapi yang paling luas surah Al-Fatihah. Tak ada surah mana-mana yang boleh menandingi kesimpulan yang paling unggul, surah Al-Fatihah. Sebab tu surah yang paling baik kalau ditanya surah apa? Surah Al-Fatihah. Sebab dalam solat kita dikehendaki wajib membacakan Al-Fatihah. Sebab tu tuan-tuan, kita bermula dengan Al-Fatihah lah kita kena baiki bacaan.
Tapi bukanlah maknanya Al-Fatihah saja. Kenalah banyakkan kepada memperbaiki sebutan pada surah-surah lain. Mungkin surah Al-Fatihah tak ada dengung kan, tak ada idgham, tak ada ikhfa. Dia cuma mat-mat yang biasa kan, panjang pendek ataupun tebal nipis huruf-huruf. Baik, jadi itulah yang disebutkan Rasulullah tentang orang yang disebut sebagai sahibul Quran. Kita boleh tak jadi tuan-tuan sahibul Quran? Jadi insya-Allah sahibul Quran ini sebenarnya bukan gelaran orang bagi, tetapi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang memiliki konsistensi lah, dia beristiqamah dan dia ikhlas. Bukan apabila kita buat sesuatu, kita buat kerana nakkan habuan dunia, ataupun kerana manusia. Jadi kita kena perbaiki. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan doa sebelum kita baca Al-Quran, tuan-tuan. Doa ni doa sebelum menghafaz. Jadi kalau kita baca, Allah akan terangkan hati kita dengan cahaya. Mudah-mudahanlah sebab kita minta yang baik, Allah akan berikan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina. Ya Allah, cahayakanlah penglihatan kami dengan kitabmu, kitab Al-Quran. Washrah bihi sadri, dan lapangkanlah dengannya dada kami. Wasta'mil bihi badani wasta'mil bihi badanina, pergunakanlah dengannya badan kami. Wa atliq bihi lisanina, ringankanlah dengannya sebutan lidah kami. Wa qawwi bihi janahina, kuatkanlah daya ingatan kami. Wa asri' bihi fahmina, segerakanlah dengannya kefahaman kami. Wa qawwi bihi azmina, teguhkanlah dengannya keazaman kami. Bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bik, sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatanmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. InsyaAllah tuan-tuan kita amalkan setiap hari surah Al-Kahfi, kita baca sikit 1 hingga ayat yang ke-10. Kemudian kita akan tengoklah beberapa tempat yang perlu kita perbaiki. Juga surah Al-Mulk, sebab sekarang tuan-tuan kita maklum kita baca setiap lepas Isyak.
surah Al-Mulk. Jadi mudah-mudahanlah kita semakin lazim, kita biasa dengan bacaan tersebut, semakin bertambah baik. Baik, insya-Allah surah Al-Kahfi halaman 293 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah tuan-tuan, sedikit berkaitan dengan surah Al-Kahfi ni. Bacaan yang kita perlu jaga, yang pertamanya pada waqaf tempat ayat 1 ini, kita boleh pilih antara waqaf yang kita nak pilih sebagai bacaan wasal tanpa berhenti hujung ayat. Maknanya kita waqaf dekat saktah. Dalam bacaan kita qiraat Hafs an Asim pun ada dua kaedah. Yang pertama kita waqaf ayat, ayu wajah, lepas tu kita ambil nafas kan. Baru kita baca. Dan ambil nafas qayyiman liyunzira. Yang kedua, kaedah kita berhenti tetapi kita tak ambil nafas. Yang ini kita boleh berhenti selepas daripada tu di wa yubasyirul mu'minin. Bukan kita berhenti kat air wajah tu, tak ambil nafas, kita saktah sebab nafas kita panjang, bukan. Tapi kerana dia hukum untuk saktah itu ada, dia termaktub dalam bacaan Hafs an Asim. Jadi kita boleh berhenti tanpa mengambil nafas baru. Kemudian kita berhentilah yang mana kita sampai. Kalau kita sampai hujung ayat, kita boleh sampai nafas kita, kita boleh teruskan. Contohnya walam yaj'al lahu 'iwaja. Kita berhenti 2 harakat, tak ambil nafas baru, kita baca sambung selepas 2 harakat. qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Itu kaedah bagi saktah. Saktah ni kita maklum, saktah ni salah satu tempat ataupun tanda di mana berhenti bacaan itu tapi tak boleh ambil nafas baru. Itulah saktah.
Selain saktah, berhenti boleh ambil nafas. Baik. Kedua, pada huruf-huruf yang saya sebutkan sini, contohnya huruf hamzah. Bila kita baca hamzah ini, kita kena jaga tuan-tuan daripada kita terlebih. Contohnya, ini contoh bacaan. Qayyiman liyunzira ba'sa. Huruf hamzah ni dia ada perbezaannya antara hamzah dan ain. Tempatnya sama, tapi cara ataupun kaedah dalam menyebutkan huruf ini berbeza. Baik, bukan sama, tetapi dia berdekatan. Kalau dalam idgham tu namanya idgham mutaqarib, tapi dia tak idgham lah. Sebab apa? Huruf hamzah ini antara yang menjadi perbezaannya, dia mempunyai 5 sifat. Antara sifat hamzah ini, dia jahar, jelas. Apa dia jahar tuan-tuan? Jahar ini bacaan bagi caranya, cara kita mengeluarkan huruf itu, sifatnya. Kalau tempat keluar itu makhraj, sifat ini tekniknya, ataupun mulut kita tu membentuk bagaimana, iaitu jahar ni sekatan pernafasan. Kita sekat nafas macam tadi, qayyiman liyunzira ba, kan? Kita berhenti pada ba, kita sekat. Cuba tuan-tuan, kita baca qayyiman, 1, 2, 3. Qayyiman liyunzira ba. Kalau kita berhenti ba'sa, di situ contoh. Jadi kita sekat pernafasan ketika menyebut hurufnya. Lagilah dalam keadaan dia waqaf, apa namanya, kawaqaf, sukun, tandanya tanda mati. Tapi bezanya dengan ain, tuan-tuan, huruf ain ini tadi hamzah ada 5 jumlah bagi sifatnya. Antaranya jahar, kemudian syiddah, dia ditekan, ditekan. Kalau berhenti itu dia ditekan, tapi dia tak boleh ada sifat tambahan ataupun sampai tertukar huruf. Satu lagi istifal, kemudian infitah dan ismat. Itu antara sifat hamzah. Huruf ain pula, huruf ain ini dia ada sifat yang hampir sama dengan hamzah. Yalah, sebab dia dekat kan, hamzah di bawah, ain di tengah, tawassut. Baik, ain ini hurufnya jahar juga, cuma dia bukanlah huruf syiddah. Apa dia syiddah tuan-tuan? Syiddah ni dia suara yang disebut itu dia lebih kemas, dia tidak ada unsur perlu kemahiran yang lebih lah. Macam kita sebut hamzah kan, normal saja kan. Mungkin yang baru belajar Quran pun mudah nak sebut. Tapi kalau huruf ain tuan-tuan, kadang-kadang tu dah belajar bertahun-tahun pun kadang-kadang tak jumpa yang tepat. Belajar sana macam ni, belajar sini macam ni. Lepas tu pening, ambil yang mudah je lah kan. Jadi huruf ain ini hurufnya ialah dia bersifat, dia jahar sama dengan hamzah, tetapi dia tak sama macam hamzah pada syiddah tadi. Dia berlawanan dari syiddah, iaitu tawassut. Dia agak kurang kemas sikit lah. Maknanya dia berlaku kelonggaran. Sebab tu yang saya sebutkan tu, kita baca di mana huruf ain tu bila kita sebutkan dia dengan ditekan macam bukan. Contohnya pada surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, dia bukan an'am, sebab tu dia sedikit longgar. Dia di tempat yang sama, tetapi tekanannya tu tidak seperti hamzah. Dia dia macam kalau kita tu macam sumbangkan sikit kan, ada udara yang masuk. Kalau hamzah tak ada, semua keluar. Kalau ain ada ruang rongga tu macam ada udara yang akan dilalui oleh apabila menyebutkan ain tadi. Jadi huruf ain dia bersifat tawassut. Tawassut ni adalah lawan bagi 3 bagi sifat ni. Yang pertama syiddah,
iaitu dia kemas dan dia tidaklah terlalu ada elemen yang susah lah. Kemudian lawannya dia terlalu longgar, iaitu rokhawah. Rokhawah ni lawan bagi syiddah, tetapi dia taklah terlalu longgar. Ain ini dia sederhana, iaitu tawassut, pertengahan, iaitu nama sifat bagi antara sifat-sifat ain. Kita sebutlah sederhana suara. Kita tidak tekan sebagaimana hamzah. Jadi kalau tuan-tuan baca ba'san dengan bacaan tekan, tekan itu mungkin akan menambahkan sifat. Jadi ba'san, kan kita tak perasan kan? Ataupun pada kalimah wa yubashshiral mu'minin, mukminin pun boleh jadi juga, kan? Yang kita nak kesan ain pada kalimah wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'malu, kan? Mukminin ustaz dengan ya'malu, apa bezanya? Satu huruf ain, satu huruf hamzah. Jadi kalau kita sebut mu'mini, jadi mungkin huruf ain itu kita tukarkan hamzah jadi ain, atau ya'malun pula yang kita jadi hamzah. Kadang-kadang saya terdengar jugalah. Tapi nak bagi kita dengar diri sendiri baca tu mungkin susah tuan-tuan. Kadang-kadang imam pun kadang-kadang dia tak berapa sedar. Yang orang sedar kalau imam dah berhenti baca lah, dah tak boleh baca, oh imam dah salah baca ni. Kalau imam baca lancar tuan-tuan, kadang-kadang dia pun baca selang ayat lah, ayat pula orang tak hafal. Lagi-lagi tarawih ke kan, solat yang panjang-panjang, bacaan itu kadang-kadang tidak disedari kesalahannya. Jadi apabila berlaku kesalahan yang kita panggil lahnul khafi, kesalahan tersembunyi, apa kita nak buat tuan-tuan? Kita buka balik bagaimana cara untuk kita tadabbur, skill untuk kita sebut dengan bertajwid itu kita kena latih. Kalau kita belajar yang di online tuan-tuan, ada rakaman, kita play balik, play semula. Lagi bagus kalau kelas online ni kita ada sesi kita rakam sendiri, kita baca. Guru tuan-tuan dia dah dirakam, kita pula tak dirakam. Jadi kita boleh tengok dua-dua, sama tak sama. Itu specialnya online. Tapi kalau secara bertalakin tuan-tuan, kita kena jumpalah guru yang kita belajar tu, dengarkan semula. Sebab tu tak ada istilah belajar ni habis belajar. Selagi mana ada kesempatan, kita teruskan ulang kaji. Baik. Jadi huruf hamzah dan ain itu beza. Pada tadi salah satu sifatnya iaitu ain dia sedikit sederhana longgar, iaitu ya'malu. Cuba tuan-tuan kita sebutkan alladzina ya'malu. Cuba satu, alladzina ya'malu. Kita tak sebut ya'malu. Sebab itu saya tekankan tuan-tuan, kita jangan bila kita belajar mungkin yang kita sebut tu guru nak bagi mudah dulu. Itu proses namanya. Jadi bila dah mudah, dah betul, cara dah kena dah, dia bagi cantik pula, bagi fasih pula. Dia ada peringkat lah. Kemudian itu satu huruf hamzah dan ain. Kemudian huruf ha dengan ha. Malam ni kita sentuh bab tentang bagaimana nak membezakan dan cara serta sifat huruf ha dengan ha tuan-tuan. Contohnya pada ayat yang ke-6, fala'allaka, pada bahagian di bawah, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Betul-betul kita sebutkan illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Huruf tha tu pun satu kan. Kadang kita terculas, kurang. Yang asafa tu mungkin betul. Hadithi tu kat mana tuan-tuan makhraj huruf tha? Hujung lidah, bertemu bawah gigi hadapan. Senang nak ingat huruf tha dengan zal. Untuk kita baca surah tadi, imam bacakan surah al-huma, surah apa? Idza zulzilatil ard zalzalah. Idza zulzilatil, kalimat idza tu dah mula dengan zal. Kalimah apa lagi tuan-tuan? Hadza,
kat sini hadzal, hadza yumdidukum, ataupun kalimah kadhiba. Huruf-huruf itu dia sama je tuan-tuan, dia takkan berubah. Kalimah itu kalau diubah hurufnya, contohnya huruf hadza jadi haza, dia jadi lain maknanya. Contoh kalimah zinatan laha, zinah itu perhiasan. Kalau kita tukar jadi lain, jadi zi pula, maknanya pun berubah. Dia dah tak jadi perhiasan. Bukanlah maknanya dia jadi sebaliknya. Jadi kita panggil bukan perhiasan ke, dia lain lah maknanya, akan lari daripada makna. Baik, jadi huruf ha, senang tuan-tuan, kita ambil balik dari makhraj. Hamzah ha, dia punya position sama tadi dengan, kedudukan sama dengan hamzah. Tapi bila kita baca tuan-tuan, dia tak dibaca sebagai dia dibaca sebagai ha. Dia paling relax, huruf yang paling senang kita nak sebut. Jangan ditekan. Sebab kalau kita tekan, dia akan naik pada makhraj ain tadi, iaitu ha. Sebab apa? Antara sebabnya sifat ain itu tawassut, ha ini pun sama tawassut. Sebab mana? Dia di pertengahan halqi. Ha, dia perlukan tekanan yang sederhana. Kalau kita tekan kuat lagi tuan, kat mana? Kita tak tekan cuba tuan-tuan kita sebut bihadza. Tekan jangan ditekan. Kalau tekan jadi susah. Bihadza jadi sendawa sekali kan. Kita buka saja dengan fathah, mulut kita buka. Kemudian sederhana, iaitu huruf ha kita keraskan tetapi jangan terlampau. Contohnya hadithi. Contohnya kalimah dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Jangan punya nak khusyuk kita sebut alhamdulillah, jadi hom pula. Ataupun keras lagi, kita tekan lebih sikit sampai bergeser. Jadi bukan tawassut, dia naik satu tingkat lagi, iaitu huruf kha. Alhamdu. Sebab itu jadi kha, sebab kita salah teknik tekanan tu. Kita tengok balik tadi peringkat pada sifat huruf. Jadi itu yang perlu kita kawal lah. Yang perlu disekat huruf hamzah, suara dan nafas kita, tapi kita tekan pada kadar yang tidak ada bezanya dengan huruf lain. Hamzah ni biasa je. Kalau kita sebut huruf yang kemas, pernafasan yang ketika menyebutnya tu lancar je, tak perlukan teknik tambahan. Dia tersekat, tetapi sekatannya tu tak perlulah nak sumbang-sumbangkan ke kan. Cukup macam kita eja A kan. Baik, jadi itu antara makhraj, sifat dan beberapa bahagian perbezaan huruf. Baik. Kemudian kita tengok tuan-tuan surah Al-Mulk, halaman yang ke-500, tuan-tuan 562. Sebab kita dah selalu baca kan tuan-tuan. Jadi surah Al-Mulk ni sebagaimana yang kita amalkan selepas salat Isyak kita baca, kalau berjamaah di masjid lah. Kalau di rumah mungkin tuan-tuan baca sebelum maghrib atau selepas atau sebelum tidur. Jadi bila kita baca, kita ada 3 tingkatan kategori ataupun kelajuan bacaan. Tuan-tuan kita ingat pada tartil, kita mungkin baca lebih lama. Tapi bukan lama saja, maknanya kita lebih tahqiq. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu makna tartil. Kita baca tu kadarnya perlahan, tapi tahqiqnya tu lebih jelas. Maknanya huruf-huruf itu ha dengan ha, huruf ha dengan ha, huruf ain ain, dia
Bukan tartil sahaja tetapi salah sebutan. Tartil dia mesti dengan tajwid. Atau kita baca sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan dia lebih cepat. Cuba kita baca tuan-tuan bacaan yang sederhana tadi. Dari bismillah sampai habis ayat 1. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau pendek lah. Baik, jadi bacaan itu kita kira sederhana. Kalau laju tuan-tuan, laju ni contohnya bacaan hadar, ataupun kita panggil tahdir, bacaan yang paling laju. Saya bagi contoh tuan-tuan lah. Tak boleh amalkan pun, sebab takut banyak kesalahan. Orang hafaz Quran pun yang mahir, betul-betul mahir je, yang buat bacaan laju, sebab dia nak khatam 30 juzuk dalam mungkin 7 jam. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Contoh. Jadi kita baca satu ayat tuan-tuan, dia dah habis satu muka. Itu contohlah. Tapi bukanlah bermakna bacaan laju tu yang kena diutamakan. Yang diutamakan masih lagi tajwid. Kalau hafaz Quran tu yang diutamakan mesti hurufnya tak tertinggal, tak bertukar baris, tak hilang yang panjang dan pendeknya, tak bertukar-tukar. Yang pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Yang penting ialah tajwid. Kita nak jadi hafiz Quran ke, nak jadi qari yang boleh baca taranum ke, itu juga yang kita kena mahir ni. Jadi bacaan itu 3 peringkat lah yang kita baca biasanya tadwir. Jadi kalau imam sebut bacaan tahdir, hadar, sebenarnya lagi laju. Mungkin hadar bagi dia lah, tapi hadar ni lebih lagi, lebih laju dan lebih kena mahir. Cuba kita baca tuan-tuan daripada ayat 1 hingga 30, kita tengok bacaan tahdir ini berapa minit kita buat. Bacaan tahdir, bacaan tadwir. Kalau lepas solat mungkin kita baca tu nak memang tak payah tadwir dah. Dia dah laju lagi sebab kita dah nak balik kan. Okey, cuba kita baca dari surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat yang ke 30 dengan bacaan tadwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها
خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين
من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Baik, sedikit tuan-tuan pada tajwid yang kita kena jaga. Pada surah Al-Mulk juga ada tempat yang kita mungkin banyak berlaku kesusahan apabila kita menyebut. Contohnya pada kalimah huruf yang berbeza satu. Yang mula-mula kita tengoklah huruf berbeza ayat yang ke-21. Kalimah pada ayat amman hadzal ladzi, iaitu kalimah yarzuqukum. Cuba kita sebutkan tuan-tuan, kalimah yarzuqukum 1 2 3. Kan kadang bunyinya sama. Kukum mana qaf mana kaf. Bila kita sebut kalau kita belajar baru kita sedar kan. Baik, jadi bila kita nak membezakan, kita kena pastikan sifatnya tu jelas. Contoh huruf qaf apa dia tuan sifat-sifatnya? Iaitu sifatnya isti'la. Isti'la ini kalau huruf qaf, lepas tu huruf yang isti'la juga senang. Contohnya qaf dengan ta. Qataba. Contoh qitaba. Huruf yang dua-dua berat, dua-dua isti'la. Tapi satu berat, satu ringan. Satu qu, satu ku. Baris pula dua-dua sama. Kalau qu kaf bolehlah beza kan? Ini quku. Jadi kena di isti'la. Apa makna isti'la? Sifat huruf tu dia lebih tinggi. Maknanya qaf dia mesti tebal lah istilahnya. Qu. Makhraj di makhraj qaf ini dia di bawah. Habis hamzah ain ha ghain kha, lepas tu qa di situ. Lepas tu kita muncungkan yarzuqu. Dia macam susah sikit kan. Kalau mula-mula kaf mungkin senang. Jadi jangan dua-dua jadi kaf atau dua-dua jadi qaf tuan-tuan. Contohnya yarzuqukum ataupun yarzuqukum. Dua-dua nipis atau dua-dua tebal. Jadi bila kita tengok tu baru kita perasan. Jadi huruf qaf tebal, huruf kaf nipis. Cuma dia susah sikit sebab satu isti'la, satu bukan isti'la, kemudian barisnya sama. Jadi itu menjadi kesusahan. Boleh kita latih. Kemudian itu bagi huruf yang berbeza pada sifat. Kemudian pada huruf yang bercampur dekat sini tadi mana? Kalimah yang ada huruf ain. Nasma'u aw na'qilu, ayat yang ke-10 tuan-tuan. Wa qalu law kunna, yang tu huruf kaf lah. Jangan kita law kunna. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Huruf ain, huruf qaf. Huruf ain, huruf qaf. Ada pula huruf hamzah kan. Jadi kadang-kadang tu bila sebelah-sebelah takut tertukar. Jadi latihannya jangan tuan-tuan, kita latih satu-satu kalimah. Contoh kita nak latih law kunna, kita latih dulu. Lepas tu baru kita latih kalimah seterusnya. Contohnya law kunna, kita ulang balik. Wa qalu law kunna. Kemudian kita latih kalimah seterusnya. Nasma'u, kan? Nasma'u. Jadi huruf ain bila dia bukan sukun senang, agak senang lah. Tapi bila dia sukun, kadang-kadang tu kita terbreak tuan-tuan. Kita berhenti tu macam keras. Jadi dia kena sederhana. Baik. Jadi kemudian au na'qilu. Ni huruf ain yang sukun lah ni kan. Apa dia jadi tuan-tuan, sifat dia dia tawassut. Maknanya dia ada kelonggaran. Bukan yang kita sebut. Contohnya lafazkan au na'qilu, itu keras. Dia sebutannya dia longgar je. Tetapi ada dia bersangkut pada ain itu, makhraj. Au na'qilu. Tuan-tuan.
Kita nak sebut nak, tapi kita macam melonggarkan. Naqilu. Tapi jangan sampai ada na'a pula. Naqilu. Itu huruf ain dia punya sifat. Jadi kita latihlah. Nasma'u, kita ulang balik. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau kita mahir sampai nasma'u, kita buat sampai nasma'u dulu sampai lancar. Kemudian barulah kita sambung. Au naqilu, kita ulang balik. Kita masukkan kalimah itu satu demi satu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tajwid ini saya ingatkan balik pada diri saya. Kita baca Quran, kita memahami dengan cara bagaimana pun, tadabbur ke, kita baca untuk tilawah ke, untuk hafazan ke, untuk tafsir ke, Al-Quran tetap Al-Quran. Maknanya kalau yang saya pergi dulu pada minggu yang lalu, Kementerian Dalam Negeri itu dia semak apa tuan-tuan? Quran ini dia mesti dimuliakan. Bukan maknanya kita jumpa ayat, separuh ayat Quran, kita anggap dia macam buku biasa, dia tetap ayat Quran. Kita kena muliakan dia. Tapi kalau kita jumpa Quran yang mungkin dah lusuh, kita kena bertanggungjawab lah. Kita kena pergi ke tempat-tempat yang boleh kita, ataupun kita tahu kita mampu, kita tukarkan. Kita kena cari proses macam mana nak kita nak muliakan dia. Sebab tu bacaan itu perlu dijaga. Iaitu apa dia tuan-tuan? Dengan tajwid dan fasih. Dua elemen tu. Apa dia tajwid? Memperbaik bacaan, iaitu menunaikan hak huruf, makhraj dan sifat. Kemudian panjang pendek dan tempat waqaf. Kemudian fasahah pula, dia adalah kemahiran yang dilatih berterusan dan dipelajari dengan kaedah. Yang pertama mesti berguru, kemudian rajin mendengar dan praktik membaca. Jadi barulah kita dapat yang namanya memuliakan ataupun mencantikkan bacaan. Lagu tuan-tuan, bukan tak boleh. Di samping kita belajar tadi tu, kita belajar sekali macam mana lagu Bayati. Lagu Bayati ni dikemas kan tuan-tuan, dari bawah sampai atas. Kalau lagu Ros atau Sika atau Nahawan tu, dia dari rendah dia kejap tinggi terus. Jadi kita boleh belajarlah Bayati. Kalau kita tak boleh belajar lagu-lagu tu dengan tekniknya, kita ambil saja contoh imam yang dah buat contoh lagu, boleh juga. Dia dah gaul lah lagu tu, mungkin jadi ala-ala Misri ke, kan? Kita pun tiru. Tapi kena tiru tuan-tuan, sebiji lah bagaimana dia sebut huruf tu. Ada juga tak dinafikan imam-imam ni, dia tak berapa fasih. Contoh dia guna lahjah yang bukan fushah. Lahjah fushah ni kat mana tuan-tuan? Contohnya di Maghribi. Kalau orang Mesir mungkin kurang sikit. Dia cakap macam bahasa pasar kan. Jadi mereka pun ada kesalahan tersendiri. Jadi yang jangan nami yang orang Arab tu bacaannya semua betul. Mereka pun ada kesusahan, ada kesalahan-kesalahan yang perlu diorang betulkan. Kita pun ada, mereka pun ada. Jadi kita saling mempelajarilah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah SWT memberikan taufik, memberikan kekuatan, petunjuk, dan juga memberikan kita keimanan untuk kita terus beribadah secara ikhlas, untuk kita beramal dengan Al-Quranul Karim, kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardud ilayya waqta hajatana ilayhi wa la tunsinihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nuril muzhib lin nisyan min nurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.